Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma ya jabbar as-samawati wal ard, qudratuka fawqa qudratihim wa jabarutuka fawqa jabarutihim wa izzatuka fawqa izzatihim. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya fatiras samawati wal ard. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla wa Ala. Pada perjumpaan kita sekali ini, insya-Allah kita nak mari ikut tengok pula, iaitu pengajian kita tentang kitab Mustalahil Hadis. Maka kita ni nak tukar sikitlah masa, walaupun kita tidak i'lan dulu kerana ada beberapa hal yang sibuk sangat, maka kita kesok mari sikit, iaitu kita sama-sama tu duk buat lepas semaya insya pukul 8.20 ataupun 8.30 sekitar tu lah. Akan tetapi insya-Allah hari Sabtu ataupun Ahad tu hari pengajian kita nak kesok sikit lah. Sekarang lah ni kita nak kesok sikit, iaitu kita main nak buat lepas, iaitu semaya asar ni lah. Tu. Maka hari biasa pun insya-Allah kita ikuti selepas semaya asar pula. Kerana ada kemudahan sikit masa ni. Masa malam tu ada sibuk sikit, ada pengajian ni dengan anak-anak murid kita, maka itu kita tangguhlah. Mana kata kita buat pengajian dengan cara umum ni masa ni pula. Maka yang mana ada ikuti kita tu daripada saudara kita, maka bolehlah kita ikut ruangan pengajian kita ni pada masa yang baru pula lah, insya-Allah taala. Pada sekarang ni kita ambil masa ni dulu. Maka pengajian kita ni sebagaimana maklum, iaitu kita letak hari Sabtu dan hari Ahad. Akan tetapi hari Sabtu Ahad baru ni tu jadi ada sibuk sikit, kita nak gantilah hari ni, walaupun hari ni hari Isnin. Nah, hari Isnin, Selasa hingga seteruslah. Mana kata kita ganti hak minggu ni dulu. Baik, tak melewatkan masa kita hari tu kita mengaji dah beberapa soalan-soalan daripada kitab As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis. Jadi kita telah baca gidah soalan yang ke-50, yang ke-51 daripada syarah pengajian kita daripada ini kitab. Maka hari ini insya-Allah taala kita nak sambunglah pengajian kita pada soalan yang ke-52 pula. Soalan 52 ni Tok Guru kita nak ayat gapo kepada kita. Bagi orang yang ada buku tu kita bukalah, walaupun
tak gapo apa yang kata tak jadi siap sedia sangatlah kerana kita tukar masa ni. Walaupun kita belakang pada ni kita boleh ulang kerana kita buat rakami hak pesen takak ni pakai kita tasjil, kita boleh tengok kamar dia lepas daripada tu. Tu insya-Allah taala. Maka soalan yang ke-52. Tengok nah soalan yang ke-52 tu ia kata uzkur ba'd asy-syuruh lil kutubil atiyah. Sebut sikit, cuba sebut sikit wahai guru, setengah-setengah daripada syarah bagi kitab-kitab yang berikut. Makna kata kitab yang kita nak dengar ni kita nak tahu kata adakah ulama kita tu syarah kita supaya nak kita tu boleh ambil pengajian, ambil ilmu pengetahuan dan sebagainya daripada kitab-kitab yang para ulama kita itu tulis mari. Nampak tu tak? Tu dia. Jadi kitab gapo ratik nak syarah tu. Kitab Al-Atiyah berikut tu kitab gapo ratik. Supaya nak kita tu boleh tahu dengan cara pengalaman kita ni nak kita boleh tahu, terutama adik-adik hak baru nak belajar tu kena tengoklah supaya nak kita tahu dulu maklumat, tahu dulu ilmu pengetahuan ini tentang masalah kitab. Cara kita nak pergi tu kita kena mengajilah pula dengan alim ulama tu, tetapi dengan cara luahnya kita kena tahu, kenal dulu kata kereta ni dia nak pergi jalan mana, nah dia berapa kita kena tambah dia tu sebagai ilmu pengetahuan bagi kita. Apabila kita nak pergi sungguh tu kena bekal lagu mana kok mana, tu satu kerja lah pula. Hari ni kita nak tengok dulu kitab gapo ratik hak ulama kita ni suruh dia tu anak murid dia sebut ada syarah-syarah kedak tentang kitab-kitab yang berikut ni. Yang pertama iaitu Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Bukhari ni ada syarah kedak. Tu dia, Sahih Bukhari tu ada syarah kedak. Yang kedua Sahih Muslim. Yang kedua Sahih Muslim. Nah, yang ketiga Sunan Abi Daud. Abi Daud As-Sijistani lah. Tu kitab Sunan tu. Ni iaitu mula-mula saat ni iaitu ni apa yang kata kitab Sahih Al-Bukhari. Tebah ni lah cetak ke baru tu. Adapun hak cetak ke dulu tu ada sampai ke 5 jilid. Ya wak akar tu jadi besar sikit. Tu. Adapun Sahih Muslim sebagaimana kita royak lah kita waktu bihak ni. Iaitu ni adalah Sahih Muslim. Lepas daripada tu pula iaitu Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud ni hak ni. Nampak tu tak? Ni makna kata Sunan Abi Daud. Lepas daripada tu Sunan At-Tirmizi. Sunan Tirmizi hak ni. Sunan Tirmizi hak ni. Sunan Tirmizi. Lepas daripada tu Sunan An-Nasa'i. Nasa'i kita waris sini. Nampak? Ni Nasa'i. Yang nama Al-Mujtaba Sunanin Nasa'i. Iaitu Sunan An-Nasa'i. Baik. Lepas daripada tu Sunan gapo lagi? Muwatta' Imam Malik. Muwatta' Malik. Ini kitab Muwatta' Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Musnad Imam Ahmad kita tak ada bawa data sini. Sebab tak ada masuk maktabah tu dengan cara gaduh-gaduh tu tak ada bawa data sini. Maktabah di sana tu kita tak ada ambil waris. Tak apalah, pada jumpa hak lain pula insya-Allah taala ya ada. Musnad ni yang makrufnya hak milik yang dimilikkan oleh para ulama, ada hak asli, makna kata hak asal tu ni jilid semua. Lebih kurang besar-besar ni lah jilid tu. Lebih kurang Muwatta' ni lah jilid besar-besar ni boleh. Ni jilid semua. Kemudian dicetakkan oleh Syekh Ahmad Syakir tu tubik 20 jilid.
Hak sekarang learning ni cetak ke baru sebagaimana yang di periksa oleh anak-anak murid Syekh Syuaib Al-Arnaut tu bit 52 jilid pula. Semua tu alhamdulillah Allah Taala itu bui kita milik belaka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kitab tersebut hak kita tengok saat ni tu tu dia suruh ulama ni, anak murid ni, makna kata anak murid ni suruh tok guru dia sebut sikit syarah. Takut kita tak faham apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Imam Malik dalam Muwatta, Imam Ahmad dalam Musnad. Takut kita tak faham, maka ulama tolong syarah pula. Walaupun dengan cara sekaligus tu Al-Bukhari punya syarah dah. Nampak tu tak dengan sekaligus, cuma syarah kepada orang alim. Syarah kepada orang alim ni bahasa dia lah, kecek dengan pandai-pandai, dengan tidak kecek panjang lah, muka kecek sama-sama orang pandai ni. Tu dia. Maka orang Kamadian ini kalau kecek lagu tu seolah kata jadi tak sudah lah bagi dia. Pasti dia kena mari syarah pula sekali lagi supaya nak jadi pada dan sesuai dengan keadaan dengan orang yang ada zaman tu. Kitab tu bahasa dia lah, bahasa tu ia kodok jadi buka jadi kau turun ni, jadi pasti kena duk buka lagu mana. Maknanya bahasa kita ni terkadang bahasa hak orang dulu belum daripada kita ni kita tak faham. Bahasa Arab pun seperti tu. Bahasa hak pekak Mekah sungguh tu terkadang orang Kamadian ni tak faham. Berhajat kepada kena syarah baru dengan bahasa baru supaya nak orang hak semasa, orang hak belakang ni boleh faham. Sebab tu duk tubik syarah tafsir Al-Quran dan sebagainya semua tu tak madai ke dengan hak ulama syarah mari dah. Ya, molek dah dengan cara sekaligus tu. Akan tetapi pada masa Kamadian ini terkadang cara susunnya yang disusunkan oleh ulama hak atas daripada kita tu kita tak pada nak makan dengan kita. Ia jadi berat dengan kita. Maka ulama sekarang ni tiap masa tu dia dak syarah sama. Jadi nak mudah bagi ummah supaya ummah tu boleh ambil faedah daripada isi kandungnya ajaran Islam, sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nak kita faham dengan cara betul. Gitulah cara kita kena faham. Baik. Jadi mula-mula sekali kitab namanya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni banyaklah yang hamba tahu tu sampai kena puluh syarah yang ada di dalam maktabah. Maktabah ni makna tempat yang ulama kita tu masuk duduk penuh dengan kitab dalam tu untuk nak kaji, buat kajian, jaga dan pengajian orang panggil di dalam maktabah yang dalam tu susung beberapa kitab. Sebab tu pelajar ni pasti kena ada maktabah sekurang-kurangnya hak kecil tak apa dah bagi dia. Ada kitab-kitab yang dia itu nak menunjuk dia kata dia tu adalah pelajar. Tu. Maka dalam maktabah ulama tu ada semua tu hak yang dia milik lah sampai ke 60 syarah. 60 syarah. Atas-atas nu lagi lah. Hak atas-atas nu lagi. Banyak daripada orang syarah Sahih Al-Bukhari. Tapi yang Syekh Mustafa ni bawa datang ni hak masyhur. Hak masyhur makna kata hak yang nakalkan oleh ulama Kamadian ini mari letakkan semua hak dia baca mari 60 syarah tadi tu mari letak duk di dalam kitab satu. Mengikut pandangan dia, ilmu dia dan susunnya dia. Tu. Walaupun
adalah di kalangan sama-sama orang alim ulama tu juga, dia buat juga kitab syarah Sahih Bukhari tu. Syarah Sahih Bukhari tu buat juga, cara susunnya tu berlain-lain. Tapi yang Syekh Mustafa sebut ni ya sebut dua ya saja. Supaya nak jadi kata tak jadi berat dan jadi jemu terhadap orang kita nak ngaji. Tu pun sebut dua ni saja pun berat dah lah bagi orang yang tak biasa tu. Sebab nama pertama syarah bagi Sahih Bukhari iaitu nama Fathil Bari bi syarhi Sahihil Bukhari bagi Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani yang meninggal pada tahun 852 Hijriah. 852 Hijriah. Tu kitab Fathil Bari. Banyak cetak kes Fathil Bari. Morning ada beberapa cetak kes lah. Tapi cetak kes hak elok sekali itu cetak kes nama cetak kes Bulaq. Bulaq ni cetak kes yang istimewa sekali lah. Makna kata hak asal. Orang panggil kata matbah hijarah. Ya buat cetak ke tu cetak ke hak asli, cetak ke hak asal. Maka cetak ke tu adalah elok dan tidak apa yang kata jatuh dia ataupun jadi tukar huruf panggil tashif ataupun jadi hilangnya apa nama ni huruf-huruf dia tu jatuh baris-baris dia tu taklah tu rolik tu tak. Nampak tu tak? Rolik tu tak. Sebab tu cetak ke Bulaq tu adalah cetak ke utama sekali daripada kalangan ulama-ulama yang dia itu ambil apa nama ni ambil pedah daripada cetak ke Al-Bulaq. Cetak ke hak pertama sekali. Maka tak ada gapo lah. Jadi seolah kata beberapa cetak ke yang banyak tadi itu miliklah hak mana-mana pun asal bahasa kata kita ni puas hati tak ada gapo lah. Tu makna kata nak royak we kata banyak cetak ke bukan satu cetak ke dak lah. Tapi hamba milik ni cetak ke Daru At-Tayyibah. Setengah baca Tayyibah tak apalah. Iaitu cetak ke ni. Cetak ke Fathil Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari. Tu. Dan ada beberapa lagi lah cetak kes bagaimana kita royak tu lah. Tu. Maka Fathil Bari ni adalah salah satu daripada syarah bagi Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Fathil Bari ni Ibn Hajar ni ia hipung mari beberapa syarah lah. Tapi yang amba tahu daripada guru kita daripada guru kita guru amba ni, ia merengkaskan daripada apa nama tok guru dia. Tok guru dia nama Ibnu Mulaqqin. Ibnu Mulaqqin ni ia ada satu kitab nama At-Tawdih fi Syarh Sahih. Kitab Tawdih tadi itu kitab syarah Sahih Bukhari juga. Tu 30 ni jilid lah lebih kurang itulah. Makna kata dekat-dekat 40 jilid lah. Besar kitab tu cetak. Kitab tu makna kata cetak dicak mari semula pada zaman kita ada ni. Imam Ibn Hajar buat Fathil Bari ni ia jalan mengikut apa? Mengikutnya Imam Ibn Mulaqqin sebagai guru dia. Ia buat ringkasan mari. Buat ringkasan terhadap apa nama? Terhadap kitab syarah bagi tok guru dia. Ia buat mari. Maka masa banyaklah. Pakai masa banyak walaupun dia tu bacalah ambillah nakalan daripada ulama-ulama yang lain hak daripada 90 syarah tadi itu tu masuklah di dalam kitab Fathil Bari. Pakai masa 30 tahun lebih dia tuliskan kitab Fathil Bari ini. Tu dia. Dan satu lagi kitab nama Umdatul Qari. Fathil Bari ni hak cetak ke sekarang 19 jilid semua. 19 jilid sekali dengan muqaddimah Fathil Bari nama Hadiyus Sari pada muqaddimah Fathil Bari.
Cetak kes sekali, cetak sekali jadi 19 jilid semua. Tubik 19 jilid semua. Lepas tu padailah Syekh Mustafa sebut kata wari 2 padai. Kenapa? Wari 2 madai dah lah, cukup dah. Sebab apa? Sebab kalau wari banyak tu terkadang budak-budak baru nak belajar tu jadi jemu. Ning pun kalau dengar 19 jilid ni, sejilid besar ning ni, mana kata bukan dia lah. Bukan makna kata mudah-mudah lah nak lepas tu. Dan bahasa Fathul Bari ni bahasa yang berat. Orang tak ada mustalah, tak adanya ilmu jarh wa ta'dil, ilmu sakut paut dengan ilmu usul, ilmu firaq dan sebagainya, dan ilmu-ilmu alat sakut paut dengan bahasa Arab tu tak boleh nak makan. Tu makna kata dia berat. Tu nak mana kata dia ni kitab hak muntaha, kitab hak tah. Tu dia. Baik, itu setengah daripadanya. Dan satu lagi Umdatul Qari. Umdatul Qari bi syarhi Sahih al-Bukhari. Umdatul Qari bagi Imam Badruddin Al-Aini. Badruddin Al-Aini Abu Muhammad, nama dia Mahmud anak Ahmad Al-Aini Al-Hanafi. Dia bangsa diri dia kepada Imam Abi Hanifah. Mana mazhab Abi Hanifah lah dia pada masalah fiqh tu. Mensyarahkan kitab Sahih Bukhari namanya Umdatul Qari. Nama apa? Nama Umdatul Qari. Ia meninggal pada tahun 855 Hijriah. Lepas daripada Ibn Hajar 3 tahun. Ibn Hajar 852. Hak dia ni 855. Tu bagi orang nak ngaji hadis tu kena ingatlah tarikh-tarikh mati ulama tu, kena ingat duk dia dalam akal fikiran otak dia. Jangan lupalah. Maka dua ni duk syarah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ni sezami dalam masjid tu lah, iaitu Masjidil Azhar Syarif. Mana kata pakai duk syarah. Hak ni syarah balik Hanafi, hak ni syarah balik Syafi'i. Maka yang hamba tahu ni Sahih Bukhari ni pak mazhab ni pakai syarah belaka. Umdatul Qari dalam mazhab Hanafi, syarah Ibnu Battal di dalam mazhab Maliki, syarahnya Fathul Bari dalam mazhab Syafi'i, dan syarahnya mazhab Hambali iaitu Fathul Bari bagi Ibn Rajab Al-Hambali. Walaupun tak habis pun makna kata ia syarah juga mengikut qawaid dalam mazhab masing-masing. Mengikut qawaid dalam mazhab masing-masing. Itu nak kita faham, kita tahu, kita jelas molek dalam masalah kita nak gi tu. Itu kita kecek dengan cara kasar-kasar lah. Kecek dengan cara kasar-kasar supaya nak kita tahu kata kita apabila nak gunanya kitab ni, bagaimana kita nak guna dia. Apabila kita ngaji mustalahil hadis, ngaji ilmu hadis, pasti kita kena jumpa dengan kitab-kitab hadis, kitab-kitab sakut paut dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena pergi tengok tepat hak dia syarah tu. Tepat hak yang dia syarah. Walaupun semua tokoh-tokoh tadi itu dia sebutlah kata dia ni aliran tu aliran ni, mazhab tu mazhab ni, akan tetapi dia meletakkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kemocok lah. Mana kata ya syarah kalulah gapo pun mari belawai belaga dengan hadis, maka dia mendahulukan hadis Nabi lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalanan ahli hadis. Nampak tu tak? Itu adalah jalanan ahli hadis. Tu nak kita faham jadi molek. Dan seterusnya turun mari. Turun mari iaitu syarah Sahih Muslim pula. Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim ni yang dikenakan kitab Sahih Muslim tu kita kenal dah. Tengok dah rupa lagu mana. Maka kita nak tengok syarah pula. Syarah dia ni Syekh Mustafa sebut ada 2 syarah. Ya wari 2. Ada 2 di sini, ya wari 2. Sebenarnya banyak syarah.
Nah, syarah banyak. Yang ulama wakah mari itu tu syarah Sahih Muslim saja tu sampai ke dekat-dekat dengan 30 syarah. Dekat-dekat sekali dengan hak cetak ke, serta yang ada di dalam ala makhtut, ala tulisan tangan ulama hak tak waktu tubik cetak mari lagi tu adalah beberapa syarah. Tetapi yang Syekh Mustafa ni nak sebut hak masyhur, hak masyhur, hak orang kita pakat boleh kenal belaka, iaitu yang mula-mula sekali, iaitu syarah Sahih Muslim bagi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tu dia. Mana kata Imam An-Nawawi ya syarah Sahih Muslim. Tubik berapa? Tubik 18 jilid semua. 18 juzuk semua. Cetak ke baru ni ada 9 jilid lah. 9 jilid semua. Dalam sejilid tu 2 juzuk, 2 juzuk, 2 juzuk. 18 jilid semua ya syarah. Tu kita bawa lah bawa data di sini, iaitu hak Imam An-Nawawi, syarah Sahih Muslim bi syarhi Sahih Muslim bi syarhi Nawawi. Ni Imam Nawawi yang mati pada tahun 976 Hijriyah. 76 Hijriyah. Banyak juga syarah dia. Makna banyak cetak ke. Nampak tu tak? Banyak cetak ke cetak ke tu, ke cetak ke ni. Tapi yang masyhurnya cetak ke dia tu Dar Ibnu Rajab satu. Yang kita tu daripada ulama kita pesan mari, sebab Darul Ibnu Rajab tu ya muqabalah. Mana kata ya bawa data kan nak boleh masukkan syarah ni sampai ke 20 makhtut semua. 20 makhtutat hak tulis dengan tangan tu mari tengok muqabalah, ukur tengok. Nah, kemudian dia susung tengok dengan cara jelasnya, tubik elok lah. Cetak ke tu cetak ke yang elok. Cetak ke yang elok, yang diperiksakan hadis-hadis tadi itu, dan mengeluarkan tahqiq nusus, iaitu nas-nas hak Imam Nawawi bawa data dalam syarah Sahih Muslim ni oleh Syekh Yahya Ibni Muhammad Al-Azhari. Dia ni cetak ke mari di dalam di dalam apa yang kita royak sana ni, Dar Ibnu Rajab. Dar Ibnu Rajab dengan Darul Fawaid. Capur di antara dua, buat keluar tubik ini kitab kepada kita. Buat keluar ini kitab kepada kita. Waktu tubik mari. Waktu tubik mari. Itu hak masyhur. Syarah Sahih Muslim ni adalah hak Imam Nawawi ni, syarah dia tu tak ada berat sebagaimana syarah Ibnu Hajar lah, Fathul Bari tu berat. Sebab tu ulama-ulama tu dia suruh kita tengok dulu. Mula-mula nak belajar tu, tangga mula-mula nak tengok ulama syarah hadis tu, tengok hak Imam Nawawi syarah macam mana. Nah, mudah-mudahan kita tu nak lakah pergi pada tangga satu lagi tu. Lakah pergi pada tangga satu lagi. Tak sah bimbel lah. Imam Nawawi ni dia ahli hadis. Dia ahli hadis, dan dia itu mendahului akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas semua pendapat-pendapat yang tak selaras dengan hadis tadi itu. Imam Nawawi dia mendahului hadis sebab dia itu ahli hadis. Sebab tu kita tak nak bimbang manalah cara-cara yang dibawa data oleh para ulama kita. Dan yang kedua, hak syarahnya Sahih Muslim, iaitu kitab nama Mufhim bi Syarhi Muslim bagi Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ni ada dua. Ada Qurtubi Mufassir, ada Qurtubi Muhaddis. Qurtubi Mufassir tu sebagaimana kita dah tahulah, kitab Jami' Ahkam hak dia tu. Orang Maliki. Nampak tu tak? Hak tu kitab tafsir tu. Hak ni pun serupa juga. Maliki juga. Namanya hak tu hadis ni muhaddis ni Abu Abbas Ahmad Ibnu Umar Ibnu Ibrahim Al-Qurtubi. Yang meninggal pada tahun 956 Hijriyah. 956 Hijriyah, belum daripada Imam Nawawi nak syarah, ya syarah dah lah. Ya syarah pergi dulu lagi.
Itulah orang panggil kata yang kita boleh ambil faedah 7 jilid semua. Tapi Mufhim ni besar-besar tu lah. Besar-besar ni sebuah yang dia syarah besar-besar Sahih Bukhari ni. Syarah dia tu baik 7 jilid. Kita tak ada bawa data sini. Tak apalah, sekarang learning ni kalau orang pelajar baru-baru ni alhamdulillah dia boleh cek tengok di mana-mana tu dengan cara-cara alat canggih sekarang learning tu dia boleh tengok. Tak ada gapo situ. Kita orang tua ni kalau nak tengok beri anak cucu kita buka boleh tengok, tak ada masalah. Nak tengok gambar, nak tengoknya rupa, tak ada gapo. Cuma kita ada dah ilmu pengetahuan kita kata syarah tadi itu hak ulama kita duk share mari sini ni mana tergigit tu. Cara hak sebagaimana tu. Walaupun banyak lagi yang disyarahkan oleh para ulama kita, cuma ni sebut di atas jalan ni nak buat contoh saja. Jalan ni nak buat contoh gitulah. Baik, itu setengah daripada syarah Sahih Muslim. Dan syarah Sunan Abi Daud. Syarah Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud yang kita bawa pergi tengok saat ni itulah yang ada syarah dia. Syarah dia tu pun makna kata ada juga bagi Sunan Abi Daud. Iaitu gapo namanya? Iaitu namanya Aunul Ma'bud. Kitab nama Aunul Ma'bud ala Sunani Abi Daud. Ala Sunani Abi Daud. Yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Al-Abadi yang meninggal pada tahun 1329 Hijriyah. Tu 1329 Hijriyah. Tu. Dia ni mensyarahkan. Eloklah syarah gi balik jalan ni balik fiqh, akan tetapi dia tidak mencuaikan dalam masalah hadis. Mana syarah fiqh serta jalan ni hadis tu sekali. Syarah lagu mana? Syarah fiqh serta jalan ni hadis. Makna kata mula tu dia bicarakan sanad tu dulu. Orang itulah mana, orang ni lah mana, ulama kata lagu mana, kok mana. Lepas pada tu waktu baiknya mata hadis, kamar dia lepas pada datang mata hadis, awak hari pula pendapat ulama tentang faham lagu mana. Ulama fiqh lah maksud tentang mata hadis tadi. Mana ya kapuh dua di antara ilmu fiqh dengan ilmu hadis. Maka kitab lagu nining adalah kitab yang sebenar-benar syarah hadis lah. Bukan makna kata kitab hadis nak syarahnya mata hadis, akan tetapi duk berat balik ilmu lurah kemasalan atau keluar tubik daripada tujuan hak asal. Ataupun mari dak cara tentang masalah fiqh langsung sampai kata dak ambil walaupun satu juzuk pun tentang masalah hadis tu cara masalah isi saja dalam arti kata balik pihak hak fiqh saja, itu pun jadi kekurangan juga. Akan tetapi kita Aunul Ma'bud ala Sunani Abi Daud dia gi dua lalu dah. Gi balik hadis serta mengiringi di dalam tu masalah fiqh. Kitab ni eloklah dicetakkan, iaitu lebih daripada 7 jilid lah. Sekarang lah ni cetak lebih daripada 7 jilid. Ada cetak ke yang berbagai-bagai. Tu tidak ada di sana keistimewaan. Tapi yang hak kita ada dan milik ni yang kita rasa cenderung sikit, iaitu ditahqiq oleh Syekh Syekh Masyhur Al-Hasan daripada ulama Urdun kita, yang itu kita berasa cenderung hati kepada cetak ke itu kerana pada periksaan dia, nas dia, susunnya dia, cara dia tertib hatu tulisan dia tu berasa kata sedap. Walaupun Darul Hadis tu yang dicetakkan di Kairah tu pun tak ada gapo dah. Bagi orang yang nak tengok tu tak ada masalah dah lah. Akan tetapi ada beberapa cetak ke yang kita boleh pilih. Tu. Itu satu. Yang kedua nama kitab Bazlul Majhud. Bazlul Majhud ni iaitu fi halli Sunan Abi Daud. Makna kata Bazlul Majhud ini pada masalah nak menghuraikan, nak menjelaskan gapo nama mata Sunan Abi Daud.
bagi Syekh Khalil Ahmad Saharanfuri. Tu yang meninggal pada tahun 1340 Hijriah. 1340 Hijriah. Yang dia meninggal tu. Kitab tu pun besar jugalah. Kitab Bazlul Majhud ni besar juga. Tapi dia berat balik berat balik Hanafi lah. Sebab dia orang syarah tu orang Hanafi. Berat balik kalau pekoh ke cenderung balik Hanafi. Maka orang Hanafi tu boleh ambil faedah banyak lah daripada ini kitab. Adapun Aunul Ma'bud, dia duk tengah dalam arti kata boleh orang mazhab mana-mana pun boleh tengok. Walaupun Bazlul Majhud ni boleh tengok juga orang mazhab lain, tapi nak ayat terberat cenderung dia tu balik mana? Balik mazhab Hanafi. Tu dia. Habis situ. Dan turun mari lagi. Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i tu Syekh Mustafa sebut sore ya sini. Waris satu kitab ya. Satu kitab. Bazlul Majhud tu lebih daripada belah-belah jilid juga tu. Makna kata bukan sejilid dua lah. Padai dah lah kalau kita sebagai pelajar tu ada dua syarah tu padai dah, ada gapo dah. Hak tingnya kita ambil faedah daripada kitab tu boleh. Kena ada anak kunci dulu. Barulah kita itu boleh ambil faedah daripada kitab tu boleh. Kalau anak kunci tak ada, tu payahlah sikit. Sebab tu kena hasil anak kunci. Anak kunci tu tadi itu kena ambil daripada orang-orang yang berpengalaman dengan ilmu pengetahuan dalam masalah. Kita nak ambil anak kunci bukannya kitab-kitab yang tertentu. Sebab ahli dia tahulah cara ngaji dia tak sama. Cara cakap dia pun kita dengar pun rasa tak sama dah. Sebab apa? Sebab ahli dia tu tahu kata cara nak buka lagu mana, cara kita nak guna lagu mana, kitab tu boleh tahu. Situlah tak ke ibu koci besar-besar tadi kita nak cekah dengan tangan kita, tak kuasa. Kita kena milik anak kunci tu. Kita buka dalam minit tu lah boleh. Kita nampak kitab berjilid-jilid, terkadang patah semangat kita tengok. Tapi apabila kita hasilnya anak kunci, boleh kita tengok dengan cara jelas, kita berasa ada kemanisan. Apabila kita bukanya buku, kita berasa ada kemanisan. Boleh berasa duk tengok, berasa kata jelira hati kita dengan benda-benda tersebut tadi. Baik. Dan Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i ni ya waris sini ni iaitu nama Zahrul Ruba. Zahrul Ruba alal Mujtaba. Bagi Jalaluddin Suyuti. Syekh Suyuti ni, Imam Suyuti ni rahimahullah ta'ala, dia ni meninggal pada tahun 911 Hijriah 911 Hijriah. Dia hak amo tengok tu hak ulama waktu bek mari tu sejilid. Sejilid. Setengah cetak ke 2 jilid. Hak sekarang lon ini cetak ke sekali dengan Sunan An-Nasa'i. Jadi berapa jilid? Jadi 5 jilid. Mana wari mata hadis hak Nasa'i laktah, kamar dia bawah tu ya wari syarah hak Imam As-Suyuti. Dan selagi wari syarah hak Sindi. Tu wari syarah hak Sindi. Dalam 5 jilid tu lah. Dalam 5 jilid tu lah. Tak ada gapo lah. Tak ada gapo tu, makna kata boleh kita ambil faedah daripadanya. Akan tetapi yang eloknya syarah bagi Nasa'i ni daripada guru kita ni hak baru ni makna kata dia buat syarah dengan cara besar-besar dan laik. Sampai ke 42 jilid ya waktu bek mari. Iaitu yang disyarahkan Sunan An-Nasa'i bagi Syekh Adam Al-Ethiopi. Makna kata dia syarah mari ni elok benar. Dengan masa, dengan bahasa, dengan susun ni, dengan cara orang sekarang ni boleh ambil faedah daripadanya. Ambil faedah daripada syarah Sunan An-Nasa'i. Zakhiratul Uqbah
bisyarhi sunan bisyarhi al-mujtaba. Zakhirah al-Uqba bisyarhi al-mujtaba. Kitab tu makna kata kita orang belajar baru ni kena ada lah. Mana kata kita ni orang belajar baru kena ada. Sebab sekarang alhamdulillah ulama kita ni, ulama sunnah ni makna kata dia syarahkan hadis ni dengan cara besar-besaran mari. Tubik mari dengan cara besar-besaran yang dia itu beri faedah dengan izin Allah Taala kepada umat al-Islam. Dan kitab dia ni tersebar, tidak tersusuk, tersebar. Semua orang Islam hak mana nak ambilnya faedah boleh ambil belaka. Itu apa yang kemewahan dan nikmat ya Allah Subhanahu wa taala buka di atas ulama-ulama hadis yang ada di atas bantasan as-sunnah kepada umat Islam. Kepada umat al-Islam. Boleh kita tengok cara syarah dia, alhamdulillah comel benar. Saya pernah tengok dan mutalaah tengok pada beberapa bab, masya-Allah dia itu buat dengan cara susun ni yang elok dan bagus. Boleh kita ambil faedah. Tu boleh kita ambil faedah. Itu nisbah bagi syarah Sunan An-Nasa'i. Baru meninggal ya, Syekh baru meninggal. Baru ni ya. Meninggal baru ni ya. Kemudian Sunan At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi. Sunan Tirmizi ni syarah dia ni banyak juga yang kita tengok di rumah tok guru kita tu lebih daripada ni syarah 7 syarah. Nah, hak kita tengok mari. Daripada hak dulu sampai hak sekarang dan ada hak tulis tangan tu. Akan tetapi hak masyhur, nama hak masyhur Yasin ni. Hak masyhur ni pepada dah. Sebab ulama dia tengok dah wiki kita hak nun tu, kita tengok hak dia salah kita tengok hak nun dah lah. Tapi kalau kita nak akak diri kita lagi tu kita kena milik juga hak tu. Tu bagi orang yang hemah tinggi-tinggi, hemah yang hemah yang besar dia tu ia kena milik lah benda-benda hak tersebut tu. Sunan Tirmizi ni hak elok lah Syekh kata tengok hak ni iaitu Tuhfatul Ahwazi. Kitab ni ada semua hak cetak ke baru ni ada 11 jilid semua. Nah, 11 jilid cetak ke molek. Cetak ke hak Darul Hadis tu tak apa dah. Dan hak lain-lain lagi pun ada, tapi cetak ke Darul Hadis tu saya kata memadai dah bagi anak-anak pelajar baru ni, comel dah lah. Bagi Abi Ala Muhammad Abdul Rahman bin Abdul Rahim Mubarak Kafuri yang meninggal pada tahun 1353 Hijriyah. Tu syarah bagi Sunan At-Tirmizi. Dan hak dulu belum daripada Sunan Tirmizi, belum daripada Tuhfatul Ahwazi, iaitu disyarahkan oleh Imam Ibnu Arabi Al-Maliki. Ibnu Al-Arabi Al-Maliki namanya Aridul Ahwazi. Aridul Ahwazi ya syarah Sunan At-Tirmizi. Hak tu pun molek juga, bagus juga. Nampak tu tak? Bagus juga. Tak ada gapalah dalam arti kata ulama kita tolong syarah kepada kita perkara-perkara yang tersebut. Mudah-mudahan kita tu boleh ambil faedah daripada gapo? Daripada syarah-syarah ulama kita. Tu cara nak ambil tu tak ada gapo dalam arti kata kita kena ngaji cara pula. Cara pula supaya kita nak kahwin pokok-pokok kayu lah, kita kena jaga ya, kena ngaji juga, bukan kata ikut-ikut dia gitu. Dia kena cara dia. Atau cara dia insya-Allah lah pada tempat-tempat yang lagi akan datang kita akan royak cara kita nak ambil faedah tu macam mana. Setelah daripada hal ni kita nak kenal dulu syarah gapo dia. Nampak tu tak? Tu nak kita kenal dengan cara sekaligus dulu. Apabila kita kenal dengan cara sekaligus, kenal dah, lepas tu kita nak mendekati, nak ambil faedah tu, satu tangga lah pula. Dia kena pergi satu tangga ke satu tangga, satu jakah kepada satu jakah. Jangan kita itu lakoh ikut gitu, tak boleh. Tu. Tu nah. Baik. Itu Sunan At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi.
Dan Sunan Ibnu Majah Syekh tak ada waris sini. Sunan Ibnu Majah ni Ibnu Mughaltai ada syarah. Tubik nejilik lah Alama Azkur ya syarah juga. Cetak ke syarah Sunan Ibnu Majah. Tak ada apa boleh pedah. Semua sunan apa nama kitab ni, ibu kitab ni Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, ulama syarah mari belaka. Nah, ulama syarah mari belaka, iaitu ulama-ulama yang dia itu khidmatkan kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara jelas dan dengan cara apa yang kata sungguh-sungguh untuk nawi umat itu dapat ambil faedah daripadanya. Tu dia. Dan seterusnya kitab Muwatta. Kitab Muwatta Malik. Kitab Imam Darul Hijrah. Imam Muwatta ni syarahnya iaitu disyarahkan oleh Imam Ibn Abdul Bar. Imam Ibn Abdul Bar yang meninggal pada tahun 468 Hijriah. 463 Hijriah. 463 Hijriah. Dia meninggal. Dia tu syarah kitab Muwatta tu namanya At-Tamhid yang pertama. Nama Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Tu nama penuh. At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Tu. Yang dia syarah tadi itu syarah hadis-hadis hak marfu'ah. Dalam kitab Muwatta ni ia syarahkan hadis hak marfu'. Gapo mana hadis marfu'? Mana hadis yang sandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarah mengikut ahli hadis. Imam Ibn Abdul Bar ni adalah imam tokoh ulama Islam kita yang kita tak boleh buat belakang terhadap dia lah. Nampak tu tak? Imam Ibn Abdul Bar. Adapun Syahadah Ibnu Jauzi kata dia ni adalah cenderung kepada musyabbihah sebagaimana dikatakan oleh ahlul bidah tadi itu adalah bukan tempat yang kita akan bicara di sini. Kerana Ibnu Jauzi sendiri itu terhadap dia kata ataupun dia kritik ulama tu dibincang dan dibicarakan oleh ulama kita, insya-Allah pada tempat dia yang lagi kita akan hurailah insya-Allah taala. Itu tak ada gapo kerana modal yang waktu baik tadi itu sekadar daripada ikutan bayangan Hasanis Saqaf yang dia itu adalah agaknya tak setujulah dengan tokoh-tokoh ulama hadis yang berjalan mengikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak. Tu sebab itulah dia mari bawa beberapa pendapat-pendapat ulama tu dan ulama ni untuk nak kritiknya Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala. Itu tak ada berapa benda-benda yang pisang kata kita boleh tukarnya ilmu pengetahuan daripada orang-orang yang bawa data, tetapi itu bukan majhud, bukan usaha titik peluh daripada dia, bahkan dia itu muqallid, ikut dengan cara tutup mata bayangan Hasan Saqaf dalam masalah kritikkan Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Itu syarah bagi Muwatta. Riwayat mana ni? Muwatta banyak riwayat. Riwayat Yahya Laythi. Yahya Laythi, riwayat hak syarah oleh Imam Ibn Abdul Bar hak itulah. Riwayat Imam Yahya Al-Laythi. Ni kitab ni lah, kitab Muwatta ni hak ni. Kitab Muwatta hak Imam Syafi'i mengapa tu belum daripada nak pergi jumpa Imam Malik tu, yang ngapa hak ni lah. Tu yang ngapa kitab ni lah. Tak ada gapo insya-Allah pada tempat dia tempat dia. Dan satu lagi kitab nama Al-Istidhkar. Al-Istidhkar syarah bagi Muwatta juga. Syarah bagi Muwatta juga. Namanya Al-Istizkar Al-Jami'u li Madhahibil Fuqaha'il Amsar wa Ulama'il Aqtar,
iaitu kitab yang dikarya, yang ditulis oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, yang meninggal pada tahun 463 tadi itulah. Tapi ulama kata di antara kitab Tamhid dengan kitab Al-Istizkar, ia bezanya kerana kitab Al-Istizkar ni ia ada cara tentang masalah pendapat-pendapat fiqh. Adapun pendapat-pendapat hak sakut paut dengan hadisiyah, ia ada cara tentang masalah tu di dalam kitab At-Tamhid. Orang tu lah ya syarah. Tapi syarah ni berat balik fiqh, syarah ni berat balik hadis. Syarah kitab Muwatta satu. Al-Istizkar yang kita ada ni 30 jilid. Nah, ulama cetak ke tu tubik tu 30 jilid. Ada Tamhid tubik dekat-dekat dengan 20 jilid. 19 ke 18 lebih kurang itulah At-Tamhid. Tu semua hak elok sekali yang ditahqiq, yang diperiksakan oleh Al-Ustaz Al-Doktor Bashar Awad. Ada sekarang langit ulama Iraq, Allamah hadis yang ada di Iraq, hak itulah seafdal seelok-elok cetak ke kitab At-Tamhid. Kitab At-Tamhid. Adapun kitab Al-Istizkar iaitu yang dicetakkan hak 30 jilid tu. Nah, walaupun darul lain tu pun cetak ke hak lain tu pun ada keistimewaan juga, tetapi hak tu lebih elok. Hak 30 jilid tu. Nah, hak 30 jilid tu tak telitah cetak ke mana. Tapi hak 30 jilid tu lah, pergi tengoklah di maktabah mana-mana, insya-Allah didapati kitab tu. Kitab Al-Istizkar, syarah kitab Muwatta. Walaupun Muwatta ni disyarahkan oleh ulama-ulama yang lain pun banyak lagi. Nah, ada lagi hak syarah kitab Muwatta tu. Akan tetapi hak ni sebagai dasar hak asal. Orang mari kamar dia gantung sini belaka. Nah, gantung sini belaka. Walaupun Syekh Ad-Dihlawi pun syarah juga, dan lain-lain daripada tu syarah juga, tapi semua gantung sini. Nah, gantung mana? Gantung di kitab At-Tamhid dan Al-Istizkar. Tu dia, gantung situ. Baik. Kemudian Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal ni ada dia cetak zaman Ibn Hajar lagi. Nah, Imam Ibn Hajar ada satu buku nama Az-Zabbu an Musnad Imam Ahmad. Mana kata nak mempertahankan kitab Musnad Imam Ahmad. Bukan sebagaimana yang duk sebut-sebut mari orang-orang yang tak warak, tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kata Musnad Imam Ahmad ni tidak. Ulama-ulama Islam kita ambil penting dengan dia, ambil faedah dengan dia. Nah, ambilnya ilmu daripadanya, malaikat lepas daripada kerajaan Arab Saudi ke gapo ke hadus sebut mari itu, apa yang kata benda yang waham, yang ikutnya jalan ni ahli bidah, yang mereka itu tidak adanya ilmu pengetahuan di dalam masalah tentang Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad ni dicetak belum daripada zaman kita ni beberapa kurun. Ulama dah ambil faedah daripada dia beberapa kurun. Bukan sekarang ni. Sebagaimana Imam Ibn Hajar sebut sana ni dalam kitab Az-Zabbu an Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nak mempertahankan maruah nak ayat dalam Musnad ni bukanlah sebagaimana orang duk dakwa kata dalam tu ada hadis maudhu' saja. Dah. Ibn Hajar ada karya. Ibn Hajar buat kitab tu nama Ta'jimul Manfa'ah. Ta'jil Manfa'ah ni makna kata nak menterjemahkan kitab, nak terjemah ada 2 jilid kitab tu nak menterjemahkan rawi-rawi tok guru hak Imam Ahmad, hak Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abi Hanifah yang tak ada sebut dalam kitab Taqribut Tahzib bagi hak Imam Ibn Hajar tu juga. Hak Taqribut Tahzib guru Bukhari, guru Muslim, guru Abu Daud, guru Tirmizi, guru Nasai, guru Ibnu Majah. Adapun Ta'jil Manfa'ah ni guru bagi Imam Abi Hanifah,
Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nak ayat kata kalaulah Musnad Imam Ahmad itu tak ada pada zaman Imam Ibn Hajar, ulama pakai hijrah tak ada mepedah daripada dia, kenapa yang nak buat kitab Ta'jil Manfa'ah? Kenapa yang nak tulis kitab Az-Zab an Musnad Imam Ahmad? Kok mana? Itu panggil kata cara-cara yang mereka itu nak memperjauhkan kita daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa datangkan oleh Imam Ahmad itu perkara yang tak benar. Tak boleh kita membenarkan perkara-perkara tersebut kerana perkara-perkara itu adalah perkara yang nak menjauhkan kita daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musnad Imam Ahmad ni sebagaimana kita royak dah tadi, cetak ke hak dulu benar tu ni jilid. Nah, cetak ke supaya cetak ke turas. Cetak ke hak supaya turas, tidak adanya apa nama bahasa Sia panggil saraban. Tidak ada faharas. Tidak ada susun ni gapo lip belakang kena cari turut Musnad. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali kata gila. Datanya Syekh Albani rahimahullah taala buat faharas. Buat faharas cara nak cari hadis ni gini. Nampak tu tak? Tu mana kata belum daripada zaman kita. Zaman kemudahan kita ni makna kata benda tu jadi kemewahan mudah bagi kita. Adapun zaman dulu kena guna hak tu. Mari Syekh Ahmad Syakir pun tolong khidmat juga. Syekh Ahmad Syakir Al-Azhari mari tolong juga. Nah, tu qadi qudah, alim ulama, ulama rabbani, ulama ilmillah dia. Ulama hak tak takut kepada siapa. Orang nak kata lagu mana kata, tapi dia kata dengan benar-benar. Bukan ulama al-millah atau bukan ulama apa nama al-ummah. Ulama ummah ni dia beza dengan ulama millah. Ulama millah ni dia kata sebagaimana Tuhan dan Rasul nak. Adapun ulama ummah, dia turut manusia nak macam mana. Dia tak sama di antara. Maka Imam Ahmad Syakir ni rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Azhariyin, dia ni adalah mari khidmatkan kitab apa nama, kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal tubik 20 jilid. Walaupun disempurnakan oleh orang Ahmadiyah ni juga, akan tetapi dialah mula-mula yang mikir nak mengeluarkan apa nama dengan cetak ke baru akan kitab Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mari Syekh Syuaib dan anak-anak murid dia boleh khidmat pula sekali lagi. Jadi tubik 52 jilid untuk kemudahan bagi umat Islam kita supaya kita dapat ambil faedah daripada buku-buku dan hadis-hadis yang dibawa datang oleh Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Imam Mubajjal, iaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal. Itu dia. Maka syarah dan susun ni yang ulama kita khidmat ni ada ke tak terhadap Musnad Imam Ahmad? Ada. Ada. Kitab ni pun adalah jaranglah orang kita itu, terutama pelajar-pelajar lah. Guru kita tu alhamdulillah kita ada ziarah tok guru ni ada milik bagi mereka kitab ni. Kita lagi kita akan dengar ni. Akan tetapi pelajar-pelajar ni kena ambil, terutama pelajar-pelajar kena ambil semula. Terima semula kitab ni supaya kita dapat apa? Dapatnya sambung ilmu kita dengan para ulama kita. Nama kitab Fathur Rabbani bitartib Musnadil Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Nama kita Fathur Rabbani, untuk nak tertib susunkan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Syaibani itu, wa ma'hu bulughul al-amani min asraril Fathir Rabbani, serta ia cetak sekali iaitu gapo, iaitu nama kitab Bulughul Amani min asrar Fathir Rabbani bagi Syekh Ahmad Abdul Rahman Al-Banna As-Sa'ati yang meninggal pada tahun 1378 Hijriyah. Kitab ni cetak ke tubik hak amba tengok, hak amba milik tu lebih daripada 15 jilid. Lebih daripada 15 jilid. Maka alhamdulillah lah kitab ni mari syarah akan Musnad Imam Ahmad ni dengan cara ringkas. Dengan cara apa? Dengan cara ringkas. Hak ni susun ni hak dulu ni.
Kalau orang mai khidmat terhadap Fathul Rabbani tu banyak lagi. Tetapi hak Syekh Syuaib Al-Arnaut dia ambil faedah juga daripada Fathul Rabbani tu, maka ia bubuh dah di dalam gapo nama cetak ke susun ni dan periksa hak baru dia tu. Hak Darul Risalah tu. Hak Darul Risalah tu kita boleh ambil faedah. Ni bagi mereka yang terbukanya akal yang waras, akal yang nak terimanya kemajuan dan nak terimanya ilmu pengetahuan yang dikemukakan dengan alasan oleh para ulama kita, maka ia boleh terima, dia boleh ambil faedah daripadanya. InsyaAllah kita duduk kita diri kita tu di situ. Duduk kata benda yang dibawa datangkan dengan ilmu, bawa datangkan ilmu tu dengan alasan, bukan bawa datang ilmu tetapi bukan dengan alasan. Hak tu kita tak terima. Mana kata kita terimanya ilmu dengan alasan yang dibawakan oleh ulama kita, walaupun ulama kita ni mari generasi mana pun tak ada masalah lah situ, cuma alasan yang dia wari itu kita terima ilmu dengan alasan. Sebab apa kata hadis ni sahih 1 2 3 4 wari. Sebab apa kata hadis ni maudhu' 1 2 3 4 wari. Itu mengikut qawaid yang diberjalankan oleh para ulama. Tu makna kata orang yang cermelang akal fikiran dia dan hati yang luas dan terbuka, bukan orang yang tutup dan beku cara mikir, itu lain. Maka kita nak duduk pada pihak yang pertama tadi. Dan kita seru kepada orang semua kita hendak mengaji ni, mana kata duduk situ. Terima akan ilmu pengetahuan dengan alasan. Nampak tu tak? Tu makna kata akal orang sunnah tadi itu ya duduk situ. Tu tak? Akal ahli sunnah ya duduk situ. Tu tak? Ya tak serupa dengan cara yang lain. Dengan cara ahli bid'ah wal ahwa' dan sebagainya, ya tak serupa. Mereka itu ya terima apa yang dia itu pegah. Kita tak cari dulu, tengok dulu, kaji dulu, mari kita pergi. Tu beza di antara ahli sunnah dengan orang yang bukan ahli sunnah. Nampak tu tak? Ahli sunnah, dia tengok dulu. Cara tepat nak gantung, tengok dahir dulu. Gagah ke tak? Tu dia. Ada pun orang bukan sunnah, dia gantung dulu. Kamar dia, dia nak bantu hak tu. Sebab tu, dia makan habis. Makan habis perkara-perkara yang jadi kemajuan, jadi ilmu pengetahuan, jadi benda terbuka gapo ni, dia tak boleh nak terima. Tepat yang tak sama di antara jalan ni ahli sunnah dengan ahli bid'ah, di situlah tepat-tepat dia. Faham tu dah? Baik. Itu setengah daripada huraian yang dihuraikan oleh para ulama kita. Kita nak ambil satu lagi lah. Betul-betul ni ambil tak banyak pun tak apa. InsyaAllah mula-mula ni pasal dia lah kita ambil boleh 2 soalan dulu. InsyaAllah pada besok hari tu bagi orang yang tahu dah kata kita halih masa tu kita ikuti bersamalah. InsyaAllah ta'ala. Soalan yang ke 53. Soalan 53 iaitu arif al-khabar al-mawdu'. Cuba kenal sikit, cuba tahu sikit kata gapo ke hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni makna gapo? Gapo makna kita orang yang kerja ke, kita orang ngaji, kita orang ngaji tak betul balik hak agama ni. Cuma kita orang ngaji balik akademi ke, ngaji doktor ke, bomo ke, gapo kata gila. Bomo tempat kita makna doktor dah lah, medik tu dah lah kalau saudara kita Malaysia tu. Nampak tu tak? Makna kata orang yang akal itu boleh terima ilmu pengetahuan dengan alasan. Terima ilmu pengetahuan dengan alasan. Nak tahu kata gapo hadis maudhu'. Lepas tu kita nak tahu mai lagu mana. Ulama tak kedak alamat-alamat untuk kita nak tahu kan hadis maudhu'. Tu jangan kita nak terimakan satu perkara dengan tidak ada alasan, tak boleh. Boleh kita nak terima gapo pun tak apa daripada mana-mana orang, tapi nak dengan alasan. Kalau tak alasan, hak tu makna kata tak salah. Hak tu tak sah. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Sepak duk tepi. Nampak tu tak? Sepak duk tepi. Hak tu tepat dia. Ya bukan benda-benda yang dia nak boleh terima benar-benar. Nampak tu tak? Ada pun orang nak terima benar-benar 80% lagi tu, insya-Allah.
insya-Allahu ta'ala. Tu cara mikirlah, walaupun banyak tak sama adadiyah bilangnya dengan akal fikir tak serupa. Jawabnya soalan yang ke-53 tu, ia kata hadis maudhu' ni hak ulama tak rupa nak wih kita tahu tu hadis maudhu' ni lah mana. Tu apabila kita tahu kata dia tu maudhu' dengan alamat-alamat, kita jauh diri. Sebab tu kita kena kenal dulu. Kenalnya al-haq, benar-benar tu gapo. Kenalnya al-batil, benar-benar tu gapo. Barulah apabila kita kenal benar-benar, kenal benar batil, kita tahu kata hak mana kena sokong benar batil, hak mana kena sokong benar-benar. Jadi situ orang kita tak sah kata, orang tak sah kita tak jadi asas lah, bukan. Sebab orang dia boleh tukar, gitu ke gini, gitu lah gini, hari ni gini, esok gitu pula. Tu orang, hati orang ada gitu. Nampak tu tak? Cuma kita sebagai orang Islam tadi itu kenal benar-benar tu gapo. Daripada alim ulama kita kenal dulu. Lepas tu kenal benda tak benar tu gapo daripada alim ulama kita gapo. Kita berjahkan diri. Sebab tu asas tu penting. Asas tu penting. Iaitu gapo hadis maudhu'. Apa namakan hadis maudhu'? Ghalib orang kecil lagu tu. Sebenarnya bukan hadis. Tapi dengan sebab kata dia berupakan rupa dia tu sebagai nak win apa atau orang apa atau hadis, orang panggil hadis. Tapi wari sifat hadis maudhu'. Tu hak kalau hadis sungguh ini hadis Nabi hakikat tu. Nampak tak tak? Hakikat tu. Hadis Nabawi masalah. Supaya duit pelam tu lah. Duit pelesu tak? Supa tak kalau kita tengok kita orang biasa ni supa tak? Supa. Mah celuk mah pelesu tu supa tak? Supa. Kita orang biasa nak beza tak boleh. Tapi ahli dia tengok tubik. Ahli dia tengok tubik. Tengok jawab. Dia kata huwal mukhtalaqu. Hadis maudhu' ni iaitu hadis yang mukhtalaq. Apa makna mukhtalaq? Yang mengada-ngadakan, yang merengka-rengkakan. Hadis yang buat-buat, al-masnu', yang buat-buat. Yang buat mari, yang rengka mari. Daripada mana? Yang rengka, yang buat ni daripada mana? Daripada orang yang nak melampau dalam masalah amal ibadat, melampau dalam masalah pegangnya, melampau dalam masalah nak mengelokkan satu perkara, nak wilakunya satu perkara, pasti dia kena sandarkan perkataan itu. Kata Nabi SAW kata huwal mukhtalaqul masnu'u alladhi nasabahu al-kadhdhabun al-muftaruna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yakni hadis maudhu' ni iaitu hadis yang dinisbah di sana akan hadis tadi itu oleh pendusta. Apa pendusta? Yakni orang yang kecek tujuan nak bahau. Apa nak bahau? Ada tujuan. Tujuan apa? Tujuan nak membantukan cara mikir dia, nak membantukan pegangnya dia, nak membantukan jalannya dia, nak membantukan habuai dia, nak membantukan cara mikir dia dan sebagainya. Itu makna al-kadzdhabun, dusta. Al-muftarun, orang yang buat-buat perkara. Benar tak ada tapi buat we ada. Hadis maudhu' ada tak pada asas? Tak ada tapi dia buat we ada. Panggil saksi dusta. Sebenarnya saksi ni benda hak benar, cuma dia mengadakan saksi hak dusta kerana dia disuahkan duit. Risuahkan duit kepada orang yang tertentu untuk menjadikan saksi dusta. Syahadatuz zur tadi itu mengadakan. Gitu dah. Itu makna kata al-muftarun. Orang yang
Mengadakan benda-benda hak tak ada, buat-buat we ada. Go dengan hak dusta tu. Nasabahu kepada dia ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sandarkan kepada Nabi. Sandar lagu mana? Sandar kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gini dan gini. Nampak tu tak? Maka kalimah taqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza tadi itu tu perkataan itu tu sangat berat. Sehingga Nabi kata dalam hadis mutawatir, sahih yang tak kena kecek dah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi janji walaupun dia tu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tapi Nabi janji dengan cara jelas kata mereka yang dusta di atasku hal keadaan dia itu sengaja, nescaya orang ni tu Tuhan royak kepada aku kata Tuhan nak buh dalam api neraka. Setara ada hadis mutawatir duk ugut dan nak buat sungguh janji ngeri, nya dusta lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dusta di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana iman tu kurang, iman tu kurang. Nampak tu dah? Iman tu kurang. Maka kita ingat nah, kata hadis dusta, yakni hadis yang nisbah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi tak kata, yang Nabi tak aku, yang Nabi kita itu tak terima. Maka jawab orang yang dusta di atas Nabi alaihi salatu wassalam berbagai-bagai. Orang tanya kata hadis ni ada danu. Oh, hadis ni Nabi royak dalam mimpi. Jelah tu alamat. Hadis ni ada danu. Oh, jumpa dengan Nabi semalam. Dengan cara hidup-hidup gini. Itu dia. Kita orang awal nak jaga tu. Nah, kita kena jaga tu. Kalau tak jaga ni punah kita. Nampak tu tak? Kemudian ambil dana hadis ni. Oh, hadis ni ada dalam apa nama, dalam kitab tu, kitab ni. Orang pergi cari. Mana kat, coba buka di mana? Tak boleh buka lagi kitab tu, gitu kitab ni gini. Ni jalan. Ni alamat-alamat yang kata dia itu dusta. Dusta di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara terang-terang adalah lahir. Hak ni adalah bahaya ni. Bahaya bagi diri kita, hak kita nak ikut tu. Adapun diri dia biarlah, tak ada apa. Ya orang kita kalau dia nak dusta di atas Nabi, kita nak buat lagu mana pun dia tak boleh nak buat lah. Tetapi diri kita, jangan kita ikut dan turut orang yang nak bawakan kita tu kepada kemusnahan dan kebinasaan. Jangan. Kita tak mau hak kita dah baca dalam Quran esok Tuhan kita kata ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila, kita tak siap. Kita ikut orang hak jadi ketua kita, pemimpin kita, ataupun orang hak kita berasa kata kita percaya pada dia bawa jalan lain, hak kita tak siap. Sebab tu masalah hadis maudhu' ni beringat. Hadis kena ada di dalam kitab, kena ada dengan sanad, kena ada ulama aku, baru itu adalah hadis. Jangan kita dakwa tahu ya umur 100 dah tak song je nak royak benda hak tak ada, tak boleh. Itu bukan ukuran. Walaupun umur 250 tahun pun kita kena ada di mana tu akal fikiran orang Islam kita kena duduk situ, barulah kita itu selamat. Nampak tak? Masalah hadis ni supaya masalah duit. Main nego sekali dengan kita, tak apa, demo laba 10,000 sebulan. Waris 200,000, waris 300,000, waris 1 juta masa. Umpama. Demo tak apa, amo pusing demo laba. Amo pusing amo nego duit laba boleh demo. Jangan gaduh percaya. Masalah hadis supaya masalah duit. Jangan gaduh kita nak hala duit kita ni kepada orang. Jangan gaduh kita nak terimakan hadis itu walaupun daripada mana-mana. Malaikat
ada menota molek atau sini. Sebab apa kena dok gaduh gitu? Sebab masalah dunia ni ya bertukar alik. Nampak? Dunia ni bertukar alik dah. Tak sama dah dengan dunia hak zaman orang-orang warok, zaman-zaman belum daripada kita. Zaman kita ni ya tukar alik. Sebab tu kita kena gaduh dalam masalah kata hadis maudhu' ni macam mana supaya kita itu tak pedayakan oleh mereka-mereka yang tersebut dan nak kita itu jauh daripada apa? Jauh daripada janji ngeri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang pakainya hadis yang bukan hadis. Tu nak kita faham jadi jelas supaya nak kita terlepas diri kita daripada kemusnahan dan bala petaka ni kerana hak ni Tuhan janji dengan cara jelas di atas lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Tuhan nak buh di dalam api neraka. Maka kita nak jauhlah diri kita. Insya-Allah pada jelsah ataupun halaqah kita yang lagi akan datang kita nak mari tengok apakah tanda hadis maudhu'. Nak cek kata hadis maudhu' tu macam mana? Sebagaimana ulama ya tak isyarat tunjuk ke nak kita faham kata gini. Insya-Allah pada perjumpaan kita yang lagi akan datang pada hari ini sekadar inilah sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ansurna 'alal qaumil mufsidin. Allahumma ya rabbal alamin isrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab. Ya sami'ad du'a ya fatiras samawati wal ard ya jabbaras samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.